Ada suami tuh. Bukan. Lu lihat mana? Kulak mana? Allah, boleh kok kita mula nah, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pertama sekali kita panjatkan setinggi rasa syukur
Kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan pertemuan kita, walaupun secara online, secara maya, secara cyber, tapi moga Allah mendekatkan hati-hati kita, kerana semua kita ada matlamat yang sama. Semua matlamat kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasa kebersamaan ini perlu kita pupuk untuk kita rasa kekuatan, kekuatan wahdah, kekuatan ukhuwah, supaya kita rasa bahawa kita tidak bersendirian dalam kita melangkah menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perjalanan menuju redha Allah, menuju syurga Allah ni bukan yang mudah. Sebab Rasulullah pernah menyebut dalam satu hadis, huffatin nar bisyahwah, huffatil jannah bimakari. Diliputi neraka dengan syahwah, benda yang kena dengan nafsu kita, keinginan kita. Wa huffatil jannah bimakari. Tapi diliputi syurga tu dengan perkara-perkara yang kita tidak sukai. Jadi banyak halangan-halangan untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita perlu rasa kebersamaan, suasana takmil wa istiqmal, lengkap melengkapi, nasihat menasihati, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, berbesar dengan kebenaran dan berbesar dengan kesabaran. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung siri mendidik dengan cinta kita, siri yang kedua. Siri yang kedua berkaitan dengan mengenali emosi anak-anak ataupun keperluan emosi anak-anak ataupun isteri kita ataupun suami kita, pasangan hidup kita lah. Jadi kalau kita recall sikit minggu lepas, bulan lepas kita dah bincang siri yang pertama. Kita dah bincang tentang takrifan emosi, apa dia katakan emosi ini sebagai satu tindak balas dalaman diri kita kena rangsangan, sama ada daripada luar ataupun dalaman seseorang ataupun individu. Kemudian kita dah bincang tentang jenis-jenis emosi, sedih, risau dan sebagainya. Dan kita mengambil panduan urusan emosi pada Al-Quran. Bagaimana Allah paparkan tentang kisah surah Maryam. Tak ada dah wanita lain yang diuji lebih berat daripada Maryam. Tapi bagaimana sikap Al-Quran? Bagaimana sikap yang Allah tunjukkan dalam menyelesaikan atau membantu Maryam dalam surah Maryam yang kita bincangkan dulu. Jadi Allah tidak menafikan sifat manusia yang ada masa dia rasa lemah. Tapi Rasulullah hantar support system, ada malaikat, ada Rasulullah bagi, Allah Ta'ala bagi keperluan, itu makanan dan sebagainya. Sebagai seorang wanita yang nak melahirkan anak. Kemudian kita juga dah bincang tentang sikap Islam terhadap emosi yang kita sebut tadi lah. Kemudian kenapa kita perlu tahu keperluan emosi. Kerana manusia ni kalau terpenuhi keperluan emosi dia, insya-Allah. Kalau dalam percintaan suami isteri ataupun keluarga ni, lautan api pun sanggup direnangi. Tapi kalau tak terpenuhi keperluan emosi, parik depan rumah pun rasa berat nak melintasi bersama-sama. Jadi kadang-kadang berlaku perceraian, keberantakan rumah tangga ni bukan kerana kewangan sangat, kita tak nafikan ada masalah kewangan. Tapi berlaku perceraian ni kerana tak terpenuhi keperluan emosi. Kalau terpenuhi keperluan emosi, insya-Allah mereka sanggup susah payah bersama-sama. Dan juga minggu bulan lepas kita dah bincang tentang kesan apabila emosi terganggu. Jadi maknanya lebih pada mukadimah lah untuk tajuk yang pertama, mengenal pasti keperluan emosi. Jadi kita ada beberapa tajuk. Tajuk yang pertama ni mengenal pasti keperluan emosi. Minggu lepas siri yang pertama, insya-Allah minggu ni siri yang kedua. Jadi kita dah bincang kenapa kita perlu mengenal pasti keperluan emosi pasangan hidup kita ataupun anak-anak kita. Cuma malam ni kita nak bincang terus bagaimana kita nak mengenal pasti keperluan emosi melalui bahasa cinta. Jadi dia ada beberapa kaedah dalam kita mengenal pasti keperluan emosi pasangan ataupun anak-anak kita. Jadi malam ni kita nak tengok kepada memahami bahasa cinta pasangan ataupun anak-anak kita. Jadi ini bahan-bahan ni banyak saya rujuk daripada tulisan Chapman, lupa nama dia. Ada Love Languages.
Bukan seorang tu Gary Chapman ni, bukan dia rapper, saya pun lupa nama dia. Lagi mungkin ada nama dia ni. Oh ni apa? Gary Chapman tu lah. Gary Chapman. Tentang bahasa cinta. Dan saya suka juga dengar kat YouTube tu kalau ada Syekh Yasir Syekh Yasir Birjas. Ada seorang pakar dalam kekeluargaan juga. Saya sangat galakkan kalau kita boleh tonton lah. Cuma dia banyak bahasa Inggeris dengan bahasa Arab lah sebab dia orang Arab Saudi ya. Dan dia pun beri saranan supaya kita baca buku ni. Buku Love Languages Gary Chapman. Dia seorang kaunselor lah. Jadi malam ni kita nak tengok secara praktikal bagaimana kita nak mengenal pasti keperluan emosi pasangan kita ataupun anak-anak kita. Jadi apa yang dimaksudkan dengan bahasa cinta ni? Bahasa cinta ni adalah bagaimana ataupun bahasa yang kita gunakan untuk kita menzahirkan perasaan cinta kita. Ataupun cara kita menilai bahawa dia juga dicintai dan dikasihi oleh orang lain. Jadi seorang tu dia ada bahasa cinta dia. Kalau dia kasih kepada anak-anak dia, macam mana dia nak pamerkan? Bukan dalam bentuk yang dia kata lidah biasa tu, tapi dalam bentuk perilakunya. Jadi kalau seorang ayah dia kasih pada anak-anak ataupun suami kepada isteri, isteri pada suami, cara dia menzahirkan perasaan tu dia berbeza sebenarnya. Dia ada 5 bahasa yang berbeza. Jadi mungkin bahasa kita tak sama dengan bahasa pasangan kita. Menyebabkan kita meluahkan isi hati kita, rasa kasih, rasa sayang kita, tapi pasangan kita tak faham. Sebab itu bukan bahasa dia. Bayangkan 7 tahun berkahwin, isteri tak pernah rasa dia ambil berat dikasih oleh suami dia. Kenapa? Suami dia selalu ungkapkan cinta dalam bahasa yang dia tak faham. Dia cakap Jepun, ataupun dia cakap Mandarin, kan? Yang ni cakap Arab. Jadi dia tak faham. Begitu juga anak-anak kita. Kadang-kadang ayah ataupun ibu meluahkan rasa cinta, rasa kasih dengan bahasa dia. Yang anak-anak dia tak faham. Jadi anak-anak rasa tidak dihargai, tidak disayangi oleh ibu ayah. Kena bahasa yang berbeza dan kadang-kadang manusia cenderung untuk memiliki bahasa cinta yang berbeza. Dan begitu juga kita nak menilai orang tu kasih ke tidak kepada kita, kebiasaannya kita akan tengok pada bahasa cinta. Jadi kalau kita bahasa cinta macam ni, kita anggap bila orang buat macam kita, bahasa kita baru kita faham. Jadi kalau dia gunakan bahasa lain, kita tak faham. Dalam erti kata lain, seseorang tidak merasa dicintai, disayangi jika bahasanya berbeza. Bayangkan 7 tahun kahwin, 10 tahun kahwin, 15 tahun kahwin. Rasa tidak dihargai, tidak dikasihi, tidak dicintai. Berapa lama boleh bertahan? Kalau orang yang veteran, alhamdulillah lah, dia ada istilah sabar tu. Sabar, orang Utara kata sabar, kan? Orang Perak ada sabar. Tengok tadi ada orang Perak. Kan? Jadi maknanya, dia bahasa dia berbeza. Kalau orang dulu dia ada sabar. Tapi kalau pasangan yang muda-muda, dia tak sampai 7 tahun, 10 tahun lah. Kadang-kadang baru setahun kahwin, akhirnya rumah tangga dah porak-poranda. Ada yang beberapa bulan. Jadi maknanya kesan dia cukup besar. Kadang-kadang benda tu sikit je. Benda tu simple saja. Cuma kerana bahasa berbeza, tidak difahami dan tidak rasa dihargai dan tidak dicintai. Jadi untuk memahami bahasa ni, cuba kita perhati anak-anak kita ke, kan, pasangan hidup kita bila dia nak tunjukkan perasaan sayang, kalau anak kita dengan adik dia ke, ataupun dengan abang dan kakak dia, adakah dia puji? Ada anak yang suka memuji. Puji abang dia, puji kakak dia, atau puji adik dia. Ucapkan sayang, sayang adik, sayang abang. Tapi tak semua anak-anak yang dia ungkapkan perkataan sayang. Ada yang mungkin dia bagi hadiah. Nak apa dia nak share dengan adik dia. Apa benda dia nak bagi ke abang dia. Dia teringat nak bagi hadiah. Ada orang yang suka bantu. Dia suka bantu. Ada yang suka peluk, cium. Dia tak sama. Ada yang rimas. Tak suka bila dipeluk ataupun dicium. Anak-anak kita pun sama. Pasangan hidup kita pun tak sama. Pun sama juga. Maknanya berbeza. Setiap orang tu dia, semua kita ni adalah special edition. Kita ni semua edisi yang
yang special, istimewa. Tak sama dengan orang lain. Jadi ada berapa bahasa cinta? Ini kita bincangkan malam ni. Paling kurang ada 5 bahasa cinta. Adalah teori-teori lain ditambah lagi. Jadi 6, jadi 7 dan sebagainya. Cuma kita rujuk yang Gary Chapman, dia bawa 5 bahasa cinta yang kita akan bincangkan pada malam ni, insyaAllah. Jadi bila kita dah faham bahasa cinta kita, bahasa cinta pasangan kita atau anak-anak kita, dan kita cakap dalam bahasa yang dia faham, baru dia rasa dihargai, baru dia rasa dicintai, baru dia rasa dikasihi. Tidak, selama tu dia tak faham. Jadi maknanya bila kita faham, insya-Allah, kalau rumah tangga tu memang rumah tangga yang bahagialah. Masing-masing rasa disayangi dan dicintai. Dan dalam kita nak menafsirkan, nak ungkapkan cinta dan kasih ni, kita tak boleh bergantung kepada bahasa kita. We cannot rely on our native tongue to express our feeling. Kalau kita biasa cakap Melayu, kalau isteri kita cakap Cina, kita nak kena belajar bahasa Cina juga, baru dia faham. Kan? Baru dia faham. Kerana fitrah manusia macam tu lah. Bila kita guna bahasa dia, dia rasa kita hormat dia. Yang penting dia faham lah. Saya dulu pernah kerja juru-jual, pergi rumah ke rumah. Jadi kalau rumah Cina tu kita kena tahu juga sikit-sikit bahasa Cina, kan? Supaya kita boleh ambil hati dia. Apatah lagi dalam kita nak mengungkapkan cinta, kasih sayang, bila kita gunakan bahasa dia, dia akan faham sungguh-sungguh dan dia rasa sangat dihargai, sangat dicintai dan sebagainya. Jadi hari ini kita tengok banyaklah fenomena rumah tangga yang anak-anak rasa terpiar ataupun pasangan hidup yang rasa tak dicintai, tidak dihargai dan sebagainya. Jadi kita nak kena belajar bahasa cinta ni supaya tangki cinta tu tak kosong. Love tank tu dia tak empty, dia tak jadi kosong. Biar dia melimpah. Kerana jiwa yang melimpah dengan rasa cinta, dia mudah pula nak kasih cinta dan hormat pada orang lain. Dia akan melahirkan satu peribadi yang utuh, yang teguh, yang kuat, yang peka dan sebagainya, yang akan jadi sebahagian komponen masyarakat yang paling efektif. Dia kemahiran sosial dia tinggi, keprihatinan dia tinggi, dan dia mampu memahami jiwa orang lain dan sebagainya. Inilah uniknya emosi manusia ni. Bila kita bagi tumpuan. Okay, yang pertama, kita tengok yang pertama, bahasa cinta ni adalah word of affirmation. Kata-kata tegasan, penghargaan, pujian, appreciation, kan? Maknanya kita hargai dia, kita praise dia, appreciate dia. Ni maknanya dia panggil word of affirmation. Contohnya, sayang kamu. Dia katakan, nak sayang abang ni, sayang kakak, sayang adik ni, cantiknya rambut dia, kan? Cantiknya baju dia, kan? Jadi kita puji. Kata-kata ni bagi orang lain mungkin dia rasa biasa. Tapi orang yang bahasa dia word of affirmation ni, dia dengar yang tu, dia rasa benda ni sangat bernilai dan sangat dinanti-nantikan. Dan benda tu memenuhi ruang emosi dia. Dia rasa bertenaga, dia rasa dihargai, dia rasa dicintai dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak kenal? Kita perhatikan isteri kita, kan, suami kita, pasangan hidup kita, dia suka memuji tak? Dia suka puji. Dia suka ungkapkan sayang. Dia suka bagi penghargaan. Pandai masak, contohnya sedapnya masak. Kalau suami kata macam tu, mana suami ni word of affirmation. Kalau isteri suka puji suami, handsome hari ni, kan, macam muda-muda dulu je, maknanya isteri tu orang word of affirmation. Ataupun anak kita, dia suka puji kita, dia suka puji adik dia, dia suka puji abang dia. Jadi kita ambil take note bahawa dia tu bahasa dia adalah word of affirmation. Dan keperluan emosi dia adalah kata-kata penghargaan, kata-kata kasih sayang, ungkapan cinta dan sebagainya. Yang mungkin bagi kita bukan bahasa tu, kita rasa biasa, tak ada apa-apa. Jadi bagi dia berbeza. Dia berbeza. Dia rasa sangat memberi motivasi. Sangat membangkitkan jiwa dia. Memberikan dia kekuatan dalaman yang luar biasa. Kerana itulah keperluan emosi dia.
yang menyebabkan dia rasa dihargai, kehadiran dia di mana diperlukan dan sebagainya. Jadi Ya, bila ya. kita tahu itu bahasa dia, kita pun nak kena cakap dengan bahasa dia juga. Baru dia faham. Okay. Macam mana kalau kita tak biasa? Bukan semua orang biasa macam ni. Dia tak semua orang sama sebab setiap kita ni bahasa berbeza. Tak semua orang yang bahasa dia sama. Tambah kalau kebanyakan orang lelaki ni kadang susah. Kalau bahasa bercinta tu lain. Kan? Sebab tu kata Prof Mahaya dia kata kita kahwin ni kita kahwin dengan 3 orang. Sama orang yang kita kenal sebelum kahwin, orang yang kita kenal bila kita kahwin, orang yang kita kenal bila dah lama kahwin. 3 orang ni orang yang berbeza. Kalau dulu masa baru-baru kahwin mungkin ataupun masa tengah bercinta tu senang nak ungkapkan cinta. Tapi dah lama kahwin ni dia balik pada true colour dia. Dia tak semua orang lelaki pandai mengungkapkan rasa cinta. Kadang-kadang nak sebut sayang tu ketar kepala. Termasuk saya sendiri lah. Sebab saya ni bukan orang word of affirmation. Jadi tapi kalau kita tahu itulah keperluan emosi, kita kena belajar lah. Cari alternatif. Kalau kita ketar kepala pun sebut jugalah. Kan? Kalau tak boleh kat cari alternatif lain. Macam saya sendiri ni saya boleh tulis sajak. Kadang-kadang kita tulis sajak. Baca sajak. Jadi ikut alternatif. Cari alternatif yang terbaik. Untuk kita luahkan dalam bentuk penghargaan, pujian dan sebagainya. Karena itu bahasa dia. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, physical touch. Ada orang yang physical touch suka akan sentuhan, pelukan. Bukanlah sentuhan dari segi seksual di sini, tapi lebih kepada sentuhan kasih sayang. Kalau anak tu kita pegang kepala dia, kan? Kita peluk dia, kita pegang tangan dia. Kalau pasangan hidup pun sama lah. Kalau dia orang yang physical touch, kita pegang, kita peluk dia di belah dia belaga bau, belaga kaki, kan. Itu dah jadi satu benda yang menghidupkan jiwa dia. Memberikan kekuatan pada emosi dia. Karena itu bahasa dia. Jadi mana sentuhan di sini bukan sentuhan dari segi seksual, tapi lebih kepada sentuhan kasih sayang. Perbuatan fizikal seperti pelukan mesra untuk beberapa saat dan perpegangan tangan mengalirkan emosi pasangan ke dalam hati masing-masing. Itu kalau isteri lah ataupun suami. Begitu juga kalau anak-anak yang bahasanya sama, bahasa dia physical touch, dia akan rasa dihargai dan disayangi bila dipeluk. Tapi tidak semua anak pula yang begitu. Tak semua anak macam itu. Saya pun ada anak 4 orang. Ada yang rasa kekok, kan? Kalau kita peluk dia rasa kekok dan sebagainya. Ada yang dia rasa seronok. Dia rasa kerana itu bahasa dia. Jadi maknanya ini bahasa. Macam mana nak kenal? Macam tadi lah. Dia rasa dia seronok, kan? Dia sayang adik, dia peluk adik dia cium adik dia. Itu maknanya dia bahasa dia physical touch. Dia tak semestinya terikat dengan jantina. Tak semestinya orang perempuan yang physical touch. Ada yang lelaki physical touch. Saya pernah buat satu program. Dan yang kata suami dia physical touch. Patutlah tidur malam nak pegang tangan. Dia rimah. Dia rasa rimah. Dia rasa tak selesa. Isteri dia bukan physical touch. Jadi suami dia physical touch. Jadi isteri dia rasa rimah. Tapi kalau kita dah tahu ilmu ni, kita nak kena biasakan diri. Kenapa? Kita buat satu benda yang membahagiakan dia. Kita mengisi dia punya love tank, emotional tank, tabung emosi dia, menyebabkan dia rasa bahagia bersama dan sanggup susah payah bersama. InsyaAllah lautan api pun sanggup dia renangi. Jadi kita kenal pasti. Ada kita kenal pasti, kita cuba penuhi dan cuba latih diri kita. Macam kita nak belajar bahasa asing lah, kan? Perangkat awal tu mungkin telor lah, sebut pun tak kena. Sama kalau bahasa Cina, kan, atau bahasa Siam, kan, nada lari sikit nak masuk dah berbeza lah. Tetapi kalau kita tahu itulah bahasa ataupun bahasa cinta ataupun emosi pasangan kita, anak-anak kita nak kena belajar. Mula sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Lepas tu kalau kita nak ambil contoh dalam kehidupan Rasulullah SAW, kan, kita tengok Rasulullah SAW bagaimana dia dengan Sayyidatina Aisyah. Saya tak perhati dalam banyak hadis.
Masalah dengan Sayyidatina Aisyah ni seolah-olah Sayyidatina Aisyah ni orang yang terkesan sangat dengan kata-kata pujian, penghargaan dan juga sentuhan. Jadi mungkin kalau ada ambil bidang hadis ni, kita cuba buat kajian sikit lah. Sebab istilah Rasulullah ni ramai. Kita tengok dia tak sama. Macam Sofiyah binti Huyai. Yang kita dengar cerita Rasulullah bila Sofiyah binti Huyai nak naik unta, Rasulullah akan melutut. Biar Sofiyah dipijak ke atas lutut dia untuk naik ke atas unta. Kita tak dengar pula dengan Sayyidatina Aisyah macam tu. Mungkin ada karakter yang berbeza. Jadi kalau kita tengok satu hari, kata Sayyidatina Aisyah, satu ketika orang-orang Habsyah masuk masjid untuk bermain-main. Baginda pun berkata kepada wahai Humairah. Rasulullah panggil Humairah. Humairah ni maknanya kemerah-merahan. Humairah. Maknanya apa? Kemerah-merahan. Dipanggil dengan panggilan yang mana yang pujian lah. Mana wajah yang kemerah-merahan. Apakah kamu suka melihat mereka? Aisyah kata, ya. Baginda kemudian berdiri di pintu, lantas aku mendatanginya, lalu meletakkan daguku di atas pundaknya dan menyandarkan wajah pada pipinya. Baginda Aisyah dengan Rasulullah SAW begitu romantik. Romantik bagi orang yang bahasa dia sentuhan dan pujian. Kalau orang bukan sentuhan pujian, dia rasa tak ada apa-apa. Mungkin ada benda lain yang lebih dia rasa romantik. Mungkin romantik dia bila dapat hadiah yang special. Jadi dia tak sama. Dia berbeza. Jadi ini orang yang bahasa dia physical touch dengan kata-kata pujian ataupun word of affirmation. Okey, yang seterusnya kita bagi contoh lain pula. Suami saya ni keluhan. Suami saya memang seorang yang baik. Dia bekerja keras untuk keluarga sehingga kami ada rumah yang selesa. Tapi kenderaannya, selesa kenderaan yang baik, saya hargai usahanya. Tetapi kami tidak banyak masa bersama. Dia terlalu sibuk. Saya rasa macam saya tidak begitu penting dalam hidupnya. Dan dia lebih banyak fikirkan urusan kerjayanya berbanding saya dan juga anak-anak. Jadi contoh ni saya Allah berdasarkan banyak kes-kes ataupun yang saya cuba bantu lah. Kerana banyak kebanyakan isteri contohnya dia rasa macam suami tak sayangkan dia. Sebab tak banyak masa dengan dia. Yang suami pula bekerja keras untuk bagi isteri dia senang. Ada rumah sendiri, ada kereta yang selesa bila balik kampung. Beli barang-barang elektrik yang mudahkan kerja-kerja isteri. Tapi isteri dia bahasa dia lain. Di sini kita nampak dua bahasa. Suami dia panggil act of service. Nanti kita akan tengok apa dia act of service. Dia berkhidmat kan. Suami macam ni kalau kereta rosak dia tangguh telefon Grab. Biar isteri dia balik dulu. Dia tak mau isteri dia susah. Tapi isteri dia yang kita nak bincangkan pada kali ni quality time. Dia nak masa yang berkualiti. Duduk sama-sama bincang pasal keluarga, masa depan keluarga dan sebagainya. Jadi dua bahasa yang berbeza. Akhirnya apa yang berlaku yang sangat menyedihkan, suami rasa dia tidak dihargai. Dia berkorban susah payah balik tengok isteri muka masak. Bagi salam pun tak tahu jawab ke tak jawab. Mulut tu pun tak nampak bergerak. Pun nak tunggu dengan ada kopi, cek kopi secawan ke pun tak ada. Kerana apa? Isteri pun dah rasa stres. Dah kahwin 5 tahun dah. Dia rasa tak pernah dicintai. Dia rasa cinta dia tak berbalas. Padahal suami dia menterjemahkan perasaan dalam bahasa yang lain. Suami dia cakap Jepun. Dia cakap Arab. Mana nak faham. Jadi, suami rasa tidak dihargai. Isteri pun rasa menderita. Dia sebenarnya dalam kes ni dua-dua menderita. Kerana tak faham bahasa je. Kerana tak faham bahasa. Kemudian contoh kedua. Ni suami pula merungut. Dulu isteri saya ni okey je. Dulu suami saya ni okey. Hubungan kami baik dan sangat bahagia masa baru kahwin lah. Tapi sejak ada anak ni tumpuannya banyak kepada anak-anak. Kadang-kadang kami tak sempat nak habiskan masa bersama. Berdua berbual mesra macam dulu. Ini suami pula orang quality time. Tapi isteri pula sibuk jadi mak. Tak sempat nak bagi spend masa
dengan suaminya, menyebabkan suami dia rasa tidak dihargai, tidak dicintai. Ini kadang-kadang timbul ketegangan dan sebagainya. Kalau suami dia bukan orang yang quality time, okeylah. Suami dia act of service. Kan isteri sibuk jaga anak, okey, dia sibuk bekerja. Jadi kadang-kadang secara tanpa disedari, rumah tangga tu nampak berjalan baik. Kerana bahasa dia mungkin bahasa dia sama. Isteri khidmat di rumah, suami khidmat di luar. Dan sekali-sekala mereka bersama, mereka rasa satu kebahagiaan. Kerana kepulan emosi dia sama. Jadi mana ada orang yang bahasa dia quality time. Masa bersama secara serius. Tak ada handphone. Kadang-kadang kalau suami isteri ni tinggal anak kat rumah mentua, mak kejap. Keluar makan berdua-duaan, sembang, masa baru kahwin dulu, kenal balik. Itu kalau isteri. Kalau anak-anak pun suka bila dapat bersama, pergi melancong ke satu keluarga, dia rasa seronok bila bersama. Jadi ada orang, dia punya kepulan emosi dia atau bahasa cintanya adalah quality time. Jadi masa berbincang mengenai perasaan, masa depan keluarga, anak-anak dan sebagainya, duduk. Jadi kadang-kadang kita tengok ni yang selalu kontra, bila isteri quality time, suami act of service. Selalu tak banyak masa bersama. Padahal kalau kita saling memahami bahasa pasangan, suami rancang bagi sejam. Yang solid seminggu pun dah cover untuk keperluan emosi untuk seminggu dah. Sejam je. Rancang. Tapi yang sedihnya 5 minit pun tak ada, 10 minit pun tak ada. Kerana suami dia dah biasa dengan bahasa dia. Dia rasa dia buat terbaik untuk isteri dia. Jadi menyebabkan akhirnya dia berlakulah ketegangan dalam rumah tangga. Jadi individu yang memiliki bahasa cinta ini memerlukan 100% perhatian dan fokus anda ketika bersama mereka. Kalau sambil cakap pegang handphone, baca WhatsApp, apa dah. Waktu kan. Dia tak jadilah. Dia nak duduk. Kan macam orang cakap, orang cinta. Mengadap, mata bertentang mata. Kan? Kalau isteri lah. Kalau anak pun dia cerita kita dengar, kita bagi perhatian dan sebagainya. Apabila anda pulang pada kerja, anda dan pasangan meluangkan masa duduk bersama di sofa, menonton televisyen dan mula berbual dan terus berbual antara satu sama lain. Jadi macam mana kita nak kenal orang yang bahasa di quality time? Apa tandanya? Anda sangat suka berkebun, lalu isteri anda sudi menemankan anda dengan bekalan makanan, goreng pisang, nak makan bersama-sama. Tengok suami dia misi rumput, dia berkebun belakang rumah, isteri goreng pisang. Duduk kat meja batu, tunggu suami dia, teman suami dia, duduk misi rumput. Duduk melengung, kan. Dia rasa terhibur. Dapat luang masa bersama dengan suami. Anda memasak di dapur, suami anda duduk di meja makan sambil berbual dengan anda. Kadang-kadang isteri duduk masak, suami dia orang quality time pula. Duduk kat meja makan sambil sembang dengan isteri dia. Tak buat apa-apa bersembang. Ini orang yang quality time. Anak-anak kita pun sama. Kan dia nampak bahagia bila bersama. Bila kita cerita, dia tengok, dia dengar, dia bagi perhatian. Ini maknanya anak kita ni orang yang quality time. Jadi apa tindakan kita? Kita walaupun kita bukan orang quality time, kita rancang supaya kita boleh bagi masa yang berkualiti. Sebab saya pernah tulis dalam saya punya channel Rumah Tangga Islami. Kalau siapa yang ada Telegram, saya ada beberapa channel lah, antaranya channel Rumah Tangga Islami. Banyak artikel-artikel, video-video ceramah tentang kekeluargaan. Macam ni pun nanti saya akan download, masuk ke situ lah sebagai backup. Dan juga ada channel cerita terbawi untuk tayang ke anak-anak filem-filem yang agak baik lah daripada kita tayang cerita apa-apa yang kat tengok TV dan sebagainya. Bahkan ada banyak dokumentari yang kita boleh jadikan sebagai alternatif untuk anak kita menonton. Jadi saya pernah tulis dalam channel saya tentang wahai suami, wahai ayah bercerminlah. Ini nak balik kerja tu tengok cermin dulu. Kalau muka kita kusut masai, rambut pun tak turun, muka nampak letih. Biarlah kita singgah R&R dulu ke, singgah masjid ke, ambil wuduk, solat dulu, bagi ceria. Singgah minum sup, makan sup dulu ke. Biar kita balik muka tu fresh. Anak-anak tengok ayah balik. Kan kita boleh duduk. Kita spend masa anak kita setengah jam dia nak cerita pasal kawan dia.
Tadi dia gaduh dengan kawan dia, tadi cikgu puji dia. Kita bagi tumpuan. Itu dah memenuhi dah. Walaupun setengah jam saja. Dia rasa terisi yang tadi masa tak jumpa ayah. Hampir sehari. Hampir sehari daripada pagi, malam baru balik. Tapi dapat setengah jam tu anak dah cukup rasa dihargai. Begitu juga dengan pasangan kita. Sama ada suami atau isteri yang bahasa dia quality time. Kita bagi setengah jam, sejam yang kita rancang. Yang 100% kita bagi untuk bersama, untuk tumpu kepada perbincangan bersama dan sebagainya. Itu dah cukup untuk memenuhi dia punya love tank. Keperluan emosi dia akan terpenuhi insya-Allah. Dia sanggup susah pun tak apa. Dia payah pun tak apa. Sanggup hadapi apa saja bersama. Itulah uniknya jiwa manusia. Dan begitu juga kalau keperluan emosi tak terpenuhi, alangkah menderitanya dia. Alangkah tersiksanya. Tersiksanya. Dia apa tindakan kita? Yang macam kita boleh buat. Rancang masa bersama. Biasakan beritahu pasangan atau anak-anak anda apa yang anda fikirkan. Kongsi cerita kita di pejabat tadi. Tadi ikut jalan tadi ada kereta tu accident dah apa. Balik sembang. Dengan pasangan kita ataupun dengan anak-anak kita. Atau apa yang kita fikirkan. Dan bertanya kepada mereka tentang apa yang sedang berlaku dalam hidup mereka. Jadi kalau kita dah tahu anak kita ni ada yang dia quality time ataupun isteri kita ni ataupun suami kita quality time, kita banyak sembang. Mungkin bagi orang yang bukan quality time ni apa pentingnya kan, tadi masalah tempat kerja, takkan nak cerita kat rumah. Biasalah kereta insiden ke jalan. Bagi kita mungkin benda tu tak interesting. Tapi bagi orang yang quality time, kalau kita tahu anak-anak kita ni kan, kita boleh cerita, oh, betul ke ayah macam tu? Betul orang tu buat apa? Dia akan wujudkan satu jalinan perasaan tu sebenarnya. Keperluan emosinya terpenuhi. Begitu juga dengan isteri kita. Dia rasa kita cerita tentang tempat kerja tadi adalah dengan kawan tu tinggi suara sikit. Dia rasa kebersamaan. Dia rasa sehati sejiwa, kan, seiring dan selangkah dalam memikul tugas rumah tangga. InsyaAllah dia akan setia bersama kita. Sanggup susah payah dengan kita dan sebagainya. Menjauhkan diri daripada telefon pintar semasa menghabiskan masa bersama. Bukan setiap hari, bukan setiap masa, bukan setiap jam, mungkin jam yang tertentu saja, mungkin sejam, mungkin 30 minit. Selalu orang tanya, macam mana dia sibuk bekerja, macam mana dia nak memenuhi nak bagi anak-anak rasa dia ambil berat tentang anak-anak. Nak bagi masa pada anak-anak. Dia tak semestinya banyak, tapi yang berkualiti. Yang berkualiti. Macam tadi lah, balik tu, biar segar muka kita. Muka pun ceria. Ini pun sambil baring. Anak dia serta, oh ya kah? Betul kah? Oh, tu kah? Oh. Lepas tu terlena. Ini bukan saya cerita orang lain. Cerita saya dulu lah. Sebelum dapat ilmu ni. Jadi kadang-kadang orang yang buat motivasi rumah tangga ni, bukan dia rumah tangga dia tak ada masalah. Kadang-kadang mungkin lagi banyak. Kan? Tapi dengan masalah-masalah tadi, banyak benda yang kita boleh pelajari. Saya sendiri pun dah 10 tahun, 15 tahun. Berumah tangga baru dapat ilmu ni. Jadi maknanya sebelum dapat ilmu ni, tegang juga kan. Kita manusia biasa. Tapi bila dapat ni, oh Masya Allah. Kan? Benda tu kecil. Kita boleh selesai dengan mudah. Jadi, boleh cari masa yang sesuai. Jadi, rancang masa kita yang berkualiti. Simpan dulu. Telefon, smartphone kita simpan dulu. Atau keluar makan angin. Jalan-jalan di sekitar kawasan kejiranan. Jemput pasangan balik. Ikut jalan lain sambil bersembang-sembang atau berhenti minum di gerai. Saya kadang-kadang bawa anak-anak keluarga ni pergi pasar minggu jalan kaki. Kan? Jalan kaki, pergi jalan kaki balik. Sarapan di pasar minggu. Kita rancang masa bersama. Kemudian buat koleksi joke. Cerita, teka-teki. Kalau anak-anak sekolah teka-teki ni. Orang budak-budak ni kebanyakan suka teka-teki. Saya dulu kadang-kadang masa saya bujang saya suka layan budak-budak. Kalau ada tempat berkelah ramai-ramai tu, anak-anak yang kita tak kenal kita panggil ni, siapa nak jawab teka-teki ni? Pakcik bagi teka-teki. Abang nak bagi teka-teki. Bagi bakat komun. Budak-budak ni dia suka teka-teki. Cerita. Belajar untuk jadi pendengar yang baik. Jangan kerja potong je. Dengar.
Dia bagi respon. Cara nak respon ni paling kurang. Yang kita ambil perkataan terakhir dia sebut. Oh, tadi kan gaduh dengan kawan. Gaduh dengan kawan. Itulah dia ambil barang saya. Dia ambil barang adik. Kita ambil yang hujung-hujung. Ini seni. Dia panggil seni merespon. Pendengar. Jadi pendengar yang baik. Respon. Paling kurang apa perkataan. Terungkap, ulang balik perkataan yang terakhir. Bincang mengenai hubungan dengan pasangan hidup bersama dengan anak-anak bersama. Macam mana abang rasa ayah ni macam mana. Abang tengok, kakak tengok ayah ni macam mana. Bincang tentang kasih sayang, perasaan dan sebagainya. Itu orang yang quality time. Kemudian ada lagi satu dia panggil receiving gift. Ada orang bahasa dia hadiah. Menerima hadiah atau sesuatu yang dianggap bernilai dan merasa diri mereka dihargai. Dan kita jangan salah faham. Mereka ni bukan orang yang kebendaan. Mereka ni bukan orang yang materialistik. Tapi memang bahasa dia macam tu. Saya sendiri pun orang hadiah. Seronok kalau orang bagi hadiah. Tak mahal pun tak apa. Tapi rasa dihargai. Dan saya kalau nak beli hadiah cukup susah hati. 2-3 hari fikir nak beli apa ni. Kadang-kadang pergi 5-6 buah kedai. Kadang-kadang tak jumpa, tak apalah, cari online. Lalah terlupa. Ini kadang masalah lain pula kan. Lalah terlepas akan jadi isteri ke kan, anniversary ke, kadang terlepas pula hari. Jadi orang hadiah ni dia fikir barat tentang hadiah. Ini bukan makna dia kebendaan. Hadiah tu tak semestinya mahal. Tapi itulah bahasa cintanya. Cara dia ekspreskan perasaan cinta. Cara dia ekspres perasaan sayang kepada pasangan dia ataupun kepada anak-anak dia. Dan begitulah dia nak dia disayangi, dicintai dengan bahasa yang sama. Jadi kita, bila dia lepas dia rasa dihargai dan sebagainya. Mereka akan merasa bahagia yang teramat sangat. Walaupun hadiah sebut tidaklah mahal dan tidak pula berjenama. Mereka juga bahagia kalau kita menghargai hadiah mereka. Kan kita bagi hadiah kan. Azizi perak hadiah kacang gajus. Kan. Itu pun dia rasa puas hati dah. Dan mereka juga kita tengok bahagia kalau kita jaga hadiah. Jadi apa tanda-tanda dia? Dia suka bagi hadiah. Itu salah tanda yang cukup jelas lah. Kemudian kalau dia nak beli hadiah, dia fikir nampak susah kan dia beli hadiah. Kadang kita kata senang, apa susah-susah beli je lah. Dia sebenarnya bagi kita mungkin tak susah. Bagi dia hadiah ni mesti benda yang special. Macam saya sendiri pun nak beli hadiah mesti kita cari benda yang special, yang unik. Tak mau sama macam dulu, nak ada kelainan. Tak mau barang biasa. Kalau barang perlu dia tak jadi istimewa. Dan memang kita perlu barang tu. Mesti barang tu bukan benda yang perlu tapi boleh rasa special bagi orang yang nak terima. Jadi complicated ni kalau orang hadiah fikir nak beli hadiah. Jadi kalau kita tengok pasangan kita, anak-anak kita macam tu nak beli hadiah ni. Sekejap kau tu tak jadi, kejap kau ni tak jadi. Yang payah kan. Kita bawa anak kita nak beli hadiah hari guru. Macam-macam pula. Tu tak jadi, ni tak jadi. Dah berapa kedai pergi dah. Bukan mana kita mesti raih. Kita raikan anak kita ni. Sampai kita buang masa kita dah. Cuma kita kenal pasti. Anak kita ni orang hadiah. Kan? Jadi dia suka kalau kita beli hadiah kat dia. Dia rasa dihargai, disayangi. Ataupun kita tengok dia jaga hadiah dengan baik. Ada beberapa ciri-ciri ni kita tengok. Dia suka bagi hadiah. Kita bagi hadiah, dia masih sebut-sebut lagi. Walaupun dah lama dah. Dah berapa hari, dah berapa tahun. Kemudian kita tengok cara dia hadiah, hargai hadiah. Daripada air muka dia hingga cara dia jaga ataupun simpan. Ada orang dia simpan tu. Hadiah lama-lama kan. Kawan sekolah menengah dulu pun ada. Dah kahwin 5 tahun, 10 tahun dah. Kalau anak-anak kita pun, hadiah kita yang bagi pertama dulu pun dia jaga. Dia ada, jaga elok lagi. Dia suka kejutan dengan hadiah. Dia pun suka bagi dia cara kejutan. Ataupun dia pergi mana-mana mesti dia balik. Beli buah tangan sebagai hadiah. Itu maknanya dia orang hadiah. Jadi macam mana kita nak penuhi keperluan emosi dia? Cari hadiah-hadiah yang special. Hanya bukan susah. Pergi kat Google.
Hadiah sesuai untuk remaja. Kan? Hadiah sesuai untuk kanak-kanak 12 tahun ke bawah. Macam-macam cadangan. Tapi carilah cadangan yang soleh-soleh lah. Kita orang Islam kan. Biar ada nilai-nilai iman dan sebagainya. Tapi maknanya kita dapat banyak idea. Saya pun buat macam tu lah. Hadiah untuk anak remaja ni apa dia? Kita cari kat Google. Tanya aja pakcik Google, insyaAllah. Ada aja idea dia. Macam-macam dia bagi. Hadiah untuk isteri. Tengok. Hadiah sesuai. Apa hadiah sesuai untuk suami? Tengok kat Google tu. InsyaAllah cari. Ada berapa page. Ada berpuluh-puluh cadangan. Sebab kita bukan orang hadiah. Mungkin susah kita nak fikir. Orang hadiah pun lagi susah nak fikir sebenarnya. Lagi banyak page dia buka cari kan. Tapi kita yang bukan orang hadiah, paling kurang kita dapat idea lah. Mungkin bagi kita tak susah. Okey, ni okey lah. Senang kita buat pilihan. Tapi dia seronok dapat hadiah kita. Tapi kalau orang hadiah macam saya ni, mana kena tengok lama kan. Kadang 2-3 hari fikir, hadiah apa nak bagi pula. Kerana kita orang hadiah. Yang begitu orang, jadi orang hadiah ni rasa dihargai dengan hadiah. Okay, kita nak bagi yang seterusnya. Ini contoh. Contoh. Ketika saya masih kecil, saya lihat ayah saya akan mengupas. Dia memotong nanas kepada kepingan-kepingan kecil. Menyimpannya dalam peti sejuk. Kalau dia tahu bahawa nanas ni adalah kegemaran saya. Dia tengok ayah dia kupas nanas, dia potong kecil-kecil. Masuk peti ais, bagi sejuk dulu. Dia maha. Kemudian dia siap pula dengan dia bila nak cocok. Dan bekas elok, tempat cocok pun ada. Dia juga menghabiskan berjam-jam mencuci tingkap, membersihkan dan menggilap kasut kulit. Pergi ke kedai runcit dan selalu membaiki peralatan yang rosak di rumah. Ini adalah cara dia menunjukkan kasih sayang kepada kami sekeluarga. Tak semua ayah macam ni. Kerana manusia tu semua special edition. Janganlah kalau ayah kita bukan macam ni, kita kata ayah kita tak sayang kat kita. Kan? Ataupun suami. Tak semua suami yang macam ni. Sikit rosak, kita panggil orang baiki. Sebab suami tu bahasa lain. Dia ada banyak bahasa. Ini bahasa dia lain. Sekarang ni sekali-sekala dipinjam kereta saya, bila dipulangkan minyak selalu full tank, bahkan keadaan kereta bersih dan kemas. Ini orang yang bahasa cinta dia act of service. Dia mempamerkan cinta melalui pertolongan dari segi kerja rumah, kerja urusan pribadi dan lain-lain. Mereka sangat berbesar hati, rasa dihargai dan begitu suka terhadap seseorang yang mahu membantu meringankan kerjanya, seperti sereka baju, masak, tolong buang sampah dan sebagainya. Dia rasa seronok kalau orang tolong dia. Dia rasa dihargai, dia rasa diambil berat, dia rasa dicintai, dia rasa disayangi. Individu daripada bahasa cinta ini merasakan mereka adalah individu yang menyayangi secara semula jadi. Kerana menawarkan bantuan kepada pasangannya atau pada anak-anak. Dia rasa dia orang yang natural. Cinta dan kasih kepada pasangan dia atau anak-anak dia. Tapi kadang-kadang selalu mereka ni kita tak rasai kerana bahasa dia berbeza. Dia bahasa berbeza. Dan tadi kalau isteri dia orang quality time tengok kamar rumah baiki, tak ada masa nak sembang bersama. Dah baiki ni, baiki tu pula. Lagi pergi misi rompok depan rumah lah bila nak boleh sembang. Jadi kadang-kadang timbul ketegangan kerana bahasa yang berbeza. Bagaimana kita dapat memenuhi kepada emosi dan psikologinya? Macam mana kita nak penuhi? Dengan kita faham bahasa dia, kita sampaikan dalam bahasa yang dia faham. Kita bantu dia, kan? Kita tanya apa yang boleh tolong. Kalau isteri dia bahasa act service ni, suami ada masa sekali-sekala. Bukan setiap hari. Sekali-sekala. Kan? Kita duduk di dapur, kita tolong di dapur sekali-sekala, insya-Allah. Kita tolong basuh pinggan ke sikit kan. Dia rasa apa? Dia rasa dihargai dan sebagainya. Dia tak sebenarnya selalu kan. Mungkin kita ada urusan lain dan sebagainya, tapi cukup untuk memenuhi keperluan emosi. Yang menyebabkan dia rasa dicintai, dia rasa dihargai, dikasihi. Dan ini akan bagi satu kekuatan jiwa yang luar biasa. Dia sanggup hadapi apapun kesusahan bersama. Kalau anak-anak kita ni bila terpenuhi emosi, dia akan lahir satu pribadi yang tenang, yang teguh kepribadiannya, yang ada keyakinan diri.
pandai berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya. Dia akan lahirkan satu peribadi yang seimbang. Ini satu benda yang cukup unik lah bila sebut tentang emosi. Tentang emosi dan keperluannya. Jadi kita kena kenal pasti apa bahasa emosi. Kat sini senang. Tangan kita ataupun anak-anak kita. Okey, jadi ada maknanya kita ringkaskan rumusannya ada 5 bahasa cinta. Dan seorang tu mungkin ada 2 bahasa cinta ataupun mungkin juga 3 bahasa cinta. Jarang-jaranglah dia ada semua tu. Jarang-jarang dia ada semua. Tapi nak selamat, kalau kita tak kenal pasti, kita bagi semua. InsyaAllah. Ada salah satu yang mengena. Kalau yang tak mengena, kita nampak lain kan. Contohnya, kalau pasangan kita buka sentuhan, bila kita sentuh dia tak selesa. Mungkin kalau kita bukan sentuhan, tak apalah. Jadi maknanya, setiap orang tu mungkin ada 1 ataupun 2, mungkin 3 dan sebagainya. 5 bahasa cinta yang kita bincang kepada malam ni. Pertama, word of affirmation. Kata-kata pujian, kata-kata penghargaan, ungkapan cinta, ungkapan kasih, ungkapan rindu. Kan? Sama ada cakap ataupun kita mesej kat WhatsApp ke. Buat gambar love ke. Rindu sangat. Itu dia akan bagi kesan. Kalau orang yang bahasa dia word of affirmation. Ada orang yang bahasa dia physical touch. Dia sentuhan. Pelukan. Duduk sebelah-sebelah bersentuh kulit. Kalau anak kita pegang kepala dia, kita pegang bau dia, dia rasa sangat dihargai, sangat disayangi. Dia akan tumbuh keyakinan diri. Dia akan lahirkan peribadi yang seimbang. Ada orang yang quality time. Dia nak masa yang serius bersama-sama. Duduk cerita, cerita pasal tempat kerja kita, walaupun kita cerita sebab kita tahu sama dia cerita ataupun kita yang cerita. Tapi kita wujudkan suasana duduk bersembang secara serius. Serius ni bukan tak ada joke, tak ada lawak apa. Maknanya kita dengan dia. Bukan kita dia dan tengah-tengah tu ada handphone. Ni dia tak panggil quality time. Dan pengiraan orang yang quality time ni dia tak kira masa tidur, masa duduk di rumah melengung, dia tak kira. Dia kira masa yang duduk dengan dia tu. Yang bercakap. Kalau sejam-sejam lah. Yang tidur 6 jam tu tak ambil kira. Jadi kadang-kadang dia timbul. Mungkin isteri dia kata, abang ni tak pernah ada di rumah. Sebab apa tak pernah ada di rumah? Ni bahasa orang quality time kan. Tak pernah ada di rumah. Macam sibuk je. Habis kita tidur 7 jam kat rumah. Hari minggu kita dah buat kerja, cuci kereta apa semua. Yang tu dia tak kira. Yang dia kira adalah masa bersama. Makan sama-sama tadi. Beli kacang kajus, makan sama-sama. Sembang. Setengah jam. Tapi setengah jam tu insya-Allah cukup. Untuk 3-4 hari. Ini tak ada langsung. Sebab apa? Kita bukan orang yang quality time. Jadi orang quality time ni, cara calculation dia tak sama. Orang yang bukan quality time, apa 7 jam tidur di rumah. Itu pasal kereta 2 jam. Pergi kerja berapa jam ya? Sekali-sekala keluar dengan kawan berapa jam. Dia keluar statement, tak pernah ada di rumah. Ini kadang-kadang selalu berlaku krisis nilai. Sebab sistem calculation dia tak sama. Sistem pengiraan dia tidak sama. Jadi ada orang receiving gift. Dia sukakan hadiah. Kita bagi hadiah, dia jaga. Hadiah masa baru kahwin dulu pun ada lagi. Kalau anak kita hadiah yang kita bagi masa dia darjah 1 dulu dapat nombor 1. Ada lagi dia simpan. Maknanya dia orang yang bahasa dia hadiah, receiving gift. Jadi kita kena fikir apa hadiah yang sesuai untuk dia. Kan kalau pasangan kita ni receiving gift, hari ni hadiah hari Isnin. Kan tak mesti tunggu hari lahir, hadiah hari Isnin. Hadiah hari Jumaat. Jadi nak tunggu birthday baru dapat hadiah, nak tunggu apa? Lantang perkahwinan setahun sekali, baru 2 kali, birthday sekali. Lantang perkahwinan sekali, baru 2 kali. Setahun 2 kali. Kita bayangkan betapa kosong emosi dia. Biar ada hadiah hari Isnin, hadiah hari Jumaat. Apalah mereka apa hadiah. Hadiah kena tolong kita dan sebagainya. Cari hadiah. Apa pun nama hadiah, special.
sangat memenuhi keperluan emosi. Jadi dia kadang-kadang seni. Dia bukan perlu belanja banyak, seni tu. Yang penting tu seni. Kemudian ada orang yang act of service. Dia khidmat. Dia mempamerkan cinta dengan pertolongan, suka bantu, khidmat dan sebagainya. Kan kalau suami ni orang act of service, kalau handphone isteri rosak, dia spend masa setengah jam format lain, susun balik ikon pun semua. Kita tahu dia orang act of service. Dan kalau kita perhatikan memang dia banyak. Dia kerja kadang-kadang 2-3 pekerjaan. Pejabat buat Grab pula. Kenapa dia fikir nak ada rumah yang selesa, ada kenderaan yang baik, balik kampung pun selesa kan. Ini orang yang act of service. Jadi kalau kita tak faham, kita akan rasa macam dia abaikan keluarga. Jadi kalau kita dah faham dia act of service, kita duduk sembang dengan dia. Sembang bab ni tentang bahasa cinta ni. Anak-anak kita ni ada yang nak akan pelukan, nak akan penghargaan. Ada anak kita yang suka hadiah kan. Jadi kita nak kenal pasti. Sembang dengan dia. Biar kita sembang. Lepas tu kalau pegang macam ni boleh duduk suami isteri cukup menarik. Banyak benda lepas ni boleh bincang lagi. Sampai tidur boleh bincang. Baru kita kenal betul-betul pasangan kita. Dan kita kenal anak-anak kita. Dan bila kita kenal, kita boleh tahu keperluan emosi dia. Dan manusia bila keperluan emosi dia terpenuhi, Masya Allah. Kita akan tengok banyak benda yang luar biasa lah. Kesabarannya luar biasa, keyakinan dirinya sebagainya. Kalau anak-anak ni dari segi keyakinan diri, kestabilan emosi, dia punya kesemangat peribadi dia kita akan nampak. Tapi bila tak terpenuhi keperluan emosi ini, kita akan nampak dia memberontak, dia bergaduh dengan adik saja-saja dia mesti adik dia. Kerana dia rasa dia rasa gangguan perasaan. Dia rasa macam jiwa dia rasa kosong. Dia nakkan perhatian. Perhatian macam mana? Kalau dia orang hadiah, dia nak hadiah. Kalau dia orang yang quality time, dia nak quality time. Kalau dia orang yang word of affirmation, dia nakkan pujian, ucapan sayang dan sebagainya. Jadi kita nak kenal pasti keperluan emosi dia dengan kita memahami bahasa cinta. Dan kata Gary Chapman, it's not what you say, it's the language you use. Bukan apa yang kita cakapkan, tapi bahasa yang kita pamerkan. Kan? Jadi kalau suaminya orang word of affirmation, dia selalu kata kat isteri dia sayang, dia cinta, dia kasih. Isteri dia orang yang act of service. Dia kata dia sayang apa, tak pernah tolong di dapur sekali pun. Kan, mesin basuh rosak pun kena panggil orang lain. Dia akan ada unsur-unsur penafian. Dia rasa suami dia bermuka-muka je, kata je sayang. Tapi tak sayang. Tak. Sebab apa? It's not what you say, but it's the language you use. Jadi kalau suami itu faham isteri dia bahasa service, dia nak puji tu tak apalah. Tapi ada hari-hari yang dia rancang untuk dia bantu di rumah dan sebagainya, buat kerja di rumah. Baru isteri itu rasa dihargai dan sebagainya. Jadi penting kita mengenal pasti bahasa cinta isteri kita ataupun anak-anak kita, suami kita, supaya kita dapat memenuhi keperluan emosi dia. Dan kadang-kadang ni boleh duduk bincang secara terus terang. Duduk. Saya dengan isteri pun duduk. Dia bahasa apa? Tenang. Supaya kita dapat penuhi dengan mudah. Kita pun cerita apa bahasa kita. Jadi dia faham bahasa kita, kita pun faham bahasa dia. Lagi senang. Tak payah nak kena teliti. Boleh juga nak teliti. Kadang-kadang mungkin betul, mungkin salah. Duduk je dua-dua kan. Ni kat Facebook ni ada rakaman. Ajak pasangan kita duduk sama-sama, anak kita sama-sama. Lepas tu bincang keluarga. Cuba cerita bahasa cinta masing-masing. Anak kata saya suka hadiah. Kita suka hadiah. Take note. Dia suka pelukan. Kan? Tak semua anak yang suka pelukan. Ada anak yang rimas, cium-cium lah peluk, dia rasa rimas. Kan? Ada orang dia suka pujian, ada orang tak suka pujian. Macam saya bukan orang yang suka dengan pujian. Kita rasa rimas. Kerana kita bukan orang word of affirmation. Jadi kita nak duduk bincang secara terang
terang-terangan. Senang cerita. Jadi maknanya untuk kita capai rumah tangga samara, sakinah, mawaddah dan rahmah. Rumah tangga yang iklimnya tenang, sakinah, penuh dengan cinta kasih, mawaddah, rahmah, penuh dengan keprihatinan, kepedulian, ambil berat dan sebagainya. Kasihan, belah kasihan. Tak cukup dengan cinta, tapi nak kena faham bahasa cinta. Kerana banyak rumah tangga yang porak-poranda kerana cinta, tapi tak faham bahasa cinta. Cinta tapi tak reti bahasa. Dia tak reti bahasa cinta. Yang menyebabkan pasangan dia rasa tidak dicintai dan dia pun rasa tidak dicintai oleh pasangan dia. Kalau ada perasaan yang macam ni, lama-lama kita punya love empty, love tank kita akan makin kosong. Berapa lama kita boleh tahan? Lepas tu ada perkahwinan yang 5 tahun. Akhirnya tak mampu bertahan. 5 tahun dia tak rasa dihargai, tidak rasa dicintai. Kehadiran dia macam tidak dirasai. Dia macam tak wujud dalam keluarga dia. Tapi pasangan dulu-dulu boleh juga 5 tahun, 7 tahun. Pasangan yang baru-baru sekarang ni kita tengok cukup sian. Kalau kita tengok data 2018, jumlah perkahwinan setahun 250,000 lebih. Perceraiannya lebih kurang dekat 5, lebih kurang 1/4 lah. Lebih kurang 1/4 perceraian. Dan kebanyakan yang bercerai itu yang umur 25 ke 35. Maknanya pasangan baru kahwin, tak sampai 5 tahun. Kenapa? Orang dulu-dulu dia ada istilah sabar. Kalau orang veteran ni dia ada istilah sabar. Tapi yang muda-muda sekarang ni kesabaran makin kurang. Jadi wallahu alam, mungkin sekadar itu insya-Allah untuk malam ni untuk kita memahami bahasa cinta supaya kita tahu apa keperluan emosi pasangan kita ataupun anak-anak kita. Bulan depan kita akan kongsi kaedah lain juga. Masih nak memahami keperluan emosi tapi bukan dengan bahasa cinta tapi dengan personality. Macam mana kita nak tengok personality pasangan kita ataupun anak-anak kita supaya dengan itu kita dapat mengenal pasti apa keperluan emosinya. Ada orang dia rasa dihargai bila pandangan dia diterima. Apa benda kita tanya kat dia. Ada orang dia rasa dihargai bila kita bagi ruang dia untuk privacy contohnya. Nanti kita nak tahu tentang personality pasangan dan anak-anak kita dan bagaimana kita mengenal pasti keperluan emosi. InsyaAllah, sekadar itu dulu. Wallahu a'lam yang baik Allah Ta'ala. Kena saya minta maaf pada semua. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita buka lah kalau ada apa-apa soalan. Dekat Facebook ke, dekat Zoom ke. InsyaAllah. Saya buat ada screen lagi satu ni buka. Buka dekat Facebook. Mungkin kalau ada, boleh insyaAllah. Kalau di Zoom ni boleh tag kat chat. Ataupun boleh tanya terus lah insyaAllah. Wallah alam, saya buka lah kalau ada apa insyaAllah. Nak kongsi pengalaman pun boleh. Tanya pun boleh insyaAllah. Ada beberapa siri tajuk. Kita tengok sikit tajuk-tajuk ni. Kita ada mengenal pasti keperluan emosi. Siri 1 minggu lepas. Ni siri 2. Minggu lepas ada siri 3. Kan? InsyaAllah mungkin ada siri keempat. Kemudian kita akan sentuh tentang komunikasi terbawi. Kemudian seni interaksi dengan anak remaja. Ini ramai anak remaja ni. Macam mana pembinaan keluarga Quran ni. Bentuk keluarga yang cinta dengan Al-Quran, hidup berlandaskan Al-Quran, nak melestarikan cinta dalam keluarga, macam mana nak maintain perasaan cinta dalam keluarga,
Kemudian tentang dasar-dasar pendidikan anak-anak, apa asalan kita yang perlu kita laksanakan dalam pendidikan anak-anak kita, insyaAllah. InsyaAllah ada apa? Tak ada lah. Tak ada apa-apa, insyaAllah. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita. Dan insyaAllah terus ikutilah siri-siri yang akan datang. Kita akan mendalami lagi satu tajuk yang kita baca tadi setiap hari Isnin. Isnin minggu kedua setiap bulan, insyaAllah. Kalau ada perubahan apa, kita akan maklumkan di Facebook lah. Di Facebook Matri, insyaAllah. Dan di Facebook saya sendirilah. Wallahualam, mungkin sekadar itulah. Moga Allah berkati pertemuan kita dan moga perkongsian untuk kita ini bermanfaat untuk kita sama-sama bina keluarga dan rumah tangga kita. Jadi sekali lagi aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi bulan depan, insyaAllah. InsyaAllah. Berapa bulan tu? 13 lah. Berapa? 17 kah? Minggu kedua kan? Minggu kedua. Minggu kedua tu. 14. 11. 13. Ya. InsyaAllah. Ajma'in, insyaAllah.